Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jumpa lagi tuan-tuan kita dalam segmen Jakim, Facebook Jakim pada kali ini. Masya Allah, kita masih lagi dalam bulan Ramadan, ya, bulan yang mulia, bulan yang agung, ya, penghulu ataupun raja segala bulan. Maka jangan dibiarkan dia berlalu begitu sahaja tanpa kita buat apa-apa kebaikan yang semaksimum mungkin, insya-Allah, ya. Kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, insya-Allah, tuan-tuan, ya. Sebab barangkali Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, ya. Ramadan tahun depan belum tentu lagi kita jumpa. Kalau umur panjang, alhamdulillah. Kalau umur pendek, innalillah, ya. Apapun pada kesempatan kali ini, cuba kita cek di muhasabah diri. Benarkah Ramadan tahun ini betul-betul kita laksanakan dengan sebaik mungkin? Ya, ataupun kita syaitan dah kena ikat. Kita pun jadi saudara syaitan pula. Ya, ada kan? Ada syaitan, dia kena ikat dah. Tapi dia pula ambil alih watak-watak syaitan tadi. Benar kata Allah, wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jangan kamu membazir dengan membazirnya. Sebab apa? Sebab sesungguhnya orang membazir itu saudara kepada syaitan. Masya Allah, syaitan dah kena ikat, saudaranya ada kat luar. Siapakah saudaranya itu? Cuba kita cek cara kita melaksanakan ibadah puasa. Terutama cara kita melaksanakan ibadah berbuka puasa. Nak tahu kita saudara syaitan ataupun tidak. Saya katakan tadi, syaitan diikat. Wasufidati syayatin. Tapi adakah kita jadi saudara kepada syaitan sepanjang Ramadan? Satu kajian. Kajian telah dibuat beberapa tahun lepas oleh Solid Waste Management Corporation. Dia buat apa? Dia kata apa? Sepanjang Ramadan setiap tahun, kecuali tahun Covid lah, tahun Covid, setiap Ramadan, setiap tahun lah, sepanjang Ramadan setiap tahun, ya, kita tolak tahun 2020, tolak 2020 kita tolak sebab tahun Covid, maknanya tahun 2019 dan sebelumnya. Dia kata apa? Ni kajian Solid Waste Management Corporation, dia kata apa? Sepanjang Ramadan setiap tahun rakyat Malaysia telah membuang 270,000 tan makanan. Ini bukan sampah ni. Bukan sampah. Bukan sisa makanan. Ya, rakyat Malaysia telah membuang 270,000 tan. Bukan periuk. Bukan baldi. Tan. 270,000 tan makanan. Macam mana tu? Yang belum terusik. Yang tidak terusik. Dan masih boleh dimakan lagi. Allah. Adakah kita orangnya yang terlibat dalam pembuangan 270,000 tan makanan yang belum terusik, yang masih boleh dimakan lagi? Bayangkan tuan-tuan, ini kajiannya, 270,000 tan makanan tadi, dia cukup untuk beri makan seramai 180 juta orang. 270,000 tan makanan sepanjang Ramadan sebulan ni, yang dibuang, yang belum diusik lagi, masih boleh dimakan lagi, sebenarnya cukup boleh bagi makan kepada 180 juta orang. Allah. Apa macam? Dan kena ingat, 180 juta orang tu 6 kali ganda penduduk Malaysia. 6 kali ganda penduduk Malaysia. Dan rupanya bila buat kajian lagi tuan-tuan, 50% daripada 270,000 tan makanan yang terbuang sepanjang Ramadan, sebenarnya adalah datang daripada buffet hotel. Allahu Akbar. Iyalah, buanglah. Siapa nak makan? Besok yang lain pula. Besok menu lain. Besok daging lain. Besok ayam lain. Besok udang lain. Besok apa lagi? Ketam lain. Sotong lain. Nasi lain. Sayur lain. Yang tu tak habis buanglah. Kesian makanan kan? Allah. Bayangkan orang di Palestin ke, orang di Nigeria ke, orang di Somalia ke. Sebenarnya orang di Somalia ni tuan-tuan, dia punya nak makan, tak ada makanan, ya. Pokok-pokok pun tak nak tumbuh kat sana, panas. Ya, padang pasir, gurun, sahara sebagainya. Mereka ambil tanah liat, mereka campur dengan air, mereka potong rumput-rumput tu, kasih pendek-pendek rumput tu, mereka campur dengan tanah liat dengan tadi dulu, kemudian mereka buat macam roti. Roti prata. Lepas tu buat nipin-nipin tu, mereka pun jemur tengah panas. Sekejap kering. Sebab negara mereka panas. Habis tu lepas kering mereka apa? Mereka makan. Ibarat macam kalau kita cucuk udang lah, tapi tak ada udang. Cucuk udang ada kangkung, ada sawi ke ada sayur. Macam tu lebih kurang.
Allah. Bayangkan kalau mereka tengok kita makan, Allahu Akbar. Kadang menangis dia orang. Menangis, dia tanya mufti, seorang mufti yang tersohor di dunia ini. Jadi satu live, rancangan live ya. Kata saya bukan mufti tapi imam besar Masjidil Haram ya. Dia tanya satu soalan ya. Apakah berdosa kalau dia tak berbuka puasa? Tak buka puasa. Jadi orang tanya, kenapa kamu tak buka puasa? Sebab kami tak ada apa nak makan. Kami sambung puasa, tak ada apa nak makan. Nak makan apa? Mereka miskin ataupun tak ada makanan. Mereka sambung puasa. Bukan tak boleh makan. Memang tak ada makanan. Jadi kita pula buang 270,000 tan makanan yang masih belum terusik dan masih boleh dimakan lagi. Cukup-cukup untuk 180 juta orang. 6 kali ganda penduduk Malaysia. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, fikir-fikirkanlah. Fikir-fikirkanlah. Sebab saya katakan tadi, sepanjang Ramadan, setan diikat. Tapi adakah saudara-saudaranya bebas di luar sana? Siapa saudara setan? Itu orang-orang yang membazir. Bayangkan kita pergi bazar Ramadan. Pergi bazar Ramadan, subhanallah. Apa yang kita nak? Semua nak. Tengok nasi biryani nak, tengok nasi dagang nak, nasi berlauk nak, nasi tomato nak, semua nak. Siapa yang nak tu? Bukan kita, nafsu kita. Lepas tu nafsu ni kata ulama-ulama tasawuf, kata Imam Ghazali, dia kata apa? Nafsu ni dia macam budak-budak. Budak-budak dia merengek nak kapal terbang yang tergantung, nak helikopter, nak kereta kebal, nak traktor, semua dia nak. Kita beli satu dia tak cukup. Beli helikopter, dia nak kapal terbang pula. Beli kapal terbang, dia nak traktor pula. Beli traktor, dia nak kapal laut pula. Subhanallah. Beli kapal laut, dia nak ikan. Ikan, dia nak duyung pula. Jadi tak habis. Itulah namanya nafsu. Dia macam budak-budak, kanak-kanak yang manja, yang merengek-rengek nak kasut. Maka adakah kita layan anak kita? Abah nak helikopter, kita beli. Abah nak kapal terbang, tak boleh dah. Sebab kita tahu itu panggil budak-budak. Minta macam-macam. So nafsu macam juga. Kalau kita pergi bazar Ramadan, nasi tomato cukup lah. Jangan tambah lagi dengan nasi-nasi lain. Sebab memang confirm tak makan. Ya, tak makan. Dah kenyang. Tuan-tuan, yang Nabi sebut ya, dalam sebuah hadis, macam mana Nabi buka puasa? Nabi buka puasa dengan 3 biji kurma, ya, rutab. Ya. Tak ada rutab, buah tamar. Buah tamar, tak ada rutab, buah tamar. Ya. So, lepas tu minum segelas air, boleh sembahyang. Tak ada masalah. Jadi, jangan membazir. Sebab ada orang beli makanan kat bazar Ramadan, dia beli 4, 5, 6 menu, lauk, nasi. Tapi dia makan satu nasi je. Yang 5 lagi ke mana? Transit dalam peti ais. Transit sebab besok masuk tong sampah. Itu sebab katakan tadi bahawa 270,000 tan makanan sepanjang Ramadan ni belum terusik dan masih boleh dimakan lagi. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, kita lihat gini. Kenapa jadi macam tu? Sebab puasa balas dendam. Puasa balas dendam. Bayangkan 11 jam lebih dia bertarung dengan lapar, dahaga, tengok menu bazar Ramadan apa semua kan. Dia nak balas dendam, maka dia pergi pasar Ramadan, semua dia beli. Dengan penjual-penjual tu sekali dia beli. Subhanallah, tamak halal betul. Sebab itu tuan-tuan jangan dilayan ya. Beli apa yang kita nak makan sahaja. Jangan jadi saudara kepada syaitan. Jangan jadikan bulan Ramadan pesta makan. Bulan Ramadan ni pesta ibadah. Masya Allah. Orang pergi Mekah, pergi Madinah kan. Subhanallah. Makanlah kadar. Makan dalam masjid. Makan dalam masjid apa dah? Makan masjid, wah kurma. Kemudian air zam-zam. Habis ya. Tu je lah. Lepas tu, semayang maghrib, semayang syak, tu terawih. Bila makan? Lepas terawih, lepas witir makan. Kat mana? Kalau kat hotel ke, dekat di Saji kan. Menara Jam tu di Saji ke. Itu je lah. Kat Safa Hotel. Masya Allah tuan-tuan. Balik Malaysia lain macam. Ada yang kadang-kadang yang makan, kita bila makan banyak tuan-tuan, sebenarnya dia akan memberatkan badan kita untuk buat ibadah. Ya, bila kita makan banyak jadi apa? Jadi ular sawa. Masya Allah. Bila semayang maghrib tu bila dekat-dekat isyak. Ya, dekat-dekat isyak. Itu pun semayang duduk dah tak larat dah. Uzur syar'i. Masya Allah. Sebab apa? Sebab kita dah melampau sangat dalam membeli makanan, bukan sekadar memberatkan badan kita, melesukan badan kita untuk melakukan amal ibadah, tapi juga telah menjadikan kita saudara kepada syaitan sebab dah masuk bab membazir. Sebab itu saya katakan pada awal tadi tuan-tuan, syaitan sudah diikat, nafsu kita didik dia. InsyaAllah boleh jadi Ramadan terbaik untuk kita pada tahun ini ya. Cukuplah sekadar itu pada kali ini tuan-tuan. Yang penting ialah jangan jadi saudara syaitan, membazir sepanjang Ramadan. Apapun tolong like
dan share Facebook JAKIM kita pada petang ni ya, pada hari ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.